Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Muhammad Rosmadi bin Muhammad Saleh akan membentangkan penulisan jurnal saya yang bertajuk Pedagogi Hikmah dalam Pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Rendah. Baiklah, dalam latar belakang kajian saya ini, saya ketengahkan 3 elemen penting, iaitu metodologi pengajaran, pendekatan inquiry dan penguasaan ilmu. Dalam metodologi pengajaran ini, kaedah pedagogi hikmah merupakan pendekatan yang komprehensif dalam menempani pendidikan abad ke-21. Ia juga merupakan kaedah yang kolaboratif antara kaedah yang boleh digunakan pada masa kini dan juga merupakan kepelbagaian kaedah pengajaran dalam PDPC. Bagi pendekatan inquiry, pedagogi hikmah ini merupakan antara satu kaedah yang berkesan yang digunakan oleh guru dalam bilik darjah. Ianya juga dapat membentuk pelajar yang berkebolehan dalam berfikir, seni komunikasi dan lain-lain. Juga mendatangkan suasana pembelajaran komprehensif dan berkesan. Seterusnya, penguasaan ilmu. Dalam memastikan pedagogi hikmah ini dapat dilaksanakan, guru-guru perlu menguasai dalam menggunakan alat peranti yang terkini. Ini sama sekali pelajar-pelajar tidak merasa bosan jika menggunakan alat teknologi. Seterusnya, menarik minat pelajar untuk belajar. Manakala objektif kajian dalam pedagogi hikmah pendidikan Islam Sekolah Kebangsaan Rendah ini, saya bawakan 6 objektif, iaitu pertama, mengenal pasti tahap sikap murid terhadap pendekatan pedagogi hikmah dalam pendidikan Islam. Kedua, mengenal pasti tahap kesediaan murid terhadap pendekatan pedagogi hikmah dalam pendidikan Islam. Ketiga, mengenal pasti tahap penerimaan murid terhadap pendekatan pedagogi hikmah dalam pendidikan Islam. Keempat, mengenal pasti perbezaan yang signifikan di antara sikap murid dalam pedagogi hikmah berdasarkan jantina. Yang kelima, mengenal pasti perbezaan yang signifikan di antara kesediaan murid dalam pedagogi hikmah berdasarkan jantina. Dan yang keenam, mengenal pasti hubungan yang signifikan di antara sikap dan kesediaan murid dalam pedagogi hikmah. Baiklah, metodologi kajian yang saya gunakan ada 3, iaitu reka bentuk kajian, populasi dan persempelan, dan instrumen kajian. Dalam reka bentuk kajian, saya menggunakan kaedah kualitatif, iaitu kajian tindakan. Manakala populasi dan persempelan, seramai 102 orang pelajar tahun 6 di sekolah rendah daerah Seremban. Manakala instrumen kajian, saya menggunakan soal selidik. Baiklah, mari kita sama-sama lihat dapatan kajian yang telah saya lakukan. Pertama, tahap sikap pelajar terhadap penggunaan kaedah pedagogi hikmah dalam pendidikan Islam. Kita lihat jadual 2, nilai skor min bagi sikap pelajar. Jadual 2 menunjukkan dapatan kajian berkaitan sikap pelajar terhadap kaedah pedagogi hikmah yang dipelajari di bilik darjah. Analisis menunjukkan tahap sikap pelajar terhadap penggunaan pedagogi hikmah di dalam pendidikan Islam keseluruhannya adalah tinggi, iaitu min 4.0 dan sisihan piawai 0.80.
Ini bermakna bahawa responden mempunyai minat yang tinggi terhadap penggunaan kaedah pedagogi hikmah dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Seterusnya kita lihat dapatan kajian yang kedua, tahap kesediaan pelajar dalam penggunaan kaedah pedagogi hikmah. Berdasarkan jadual 3 menunjukkan dapatan kajian berkaitan kesediaan murid terhadap kaedah pedagogi hikmah yang dipelajari di bilik darjah. Kesediaan murid terhadap penggunaan pedagogi hikmah di dalam pendidikan Islam keseluruhannya adalah min 4.0 dan SP sisihan piawai 0.82. Ini bermakna responden bersedia apabila didedahkan dengan penggunaan kaedah pedagogi hikmah dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Dapatan yang ketiga, tahap penerimaan murid dalam penggunaan kaedah pedagogi hikmah. Berdasarkan jadual 4 menunjukkan dapatan kajian berkaitan penerimaan murid terhadap kaedah pedagogi hikmah yang dipelajari di bilik darjah. Penerimaan murid terhadap penggunaan pedagogi hikmah di dalam pendidikan Islam keseluruhannya adalah min 4.23 sisihan piawai 0.92. Hampir keseluruhan item mempunyai skor yang tinggi. Ini bermakna bahawa responden positif menerima penggunaan kaedah pedagogi hikmah dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Seterusnya dapatan kajian yang keempat, iaitu perbezaan yang signifikan. Perbezaan yang signifikan di antara sikap murid, kesediaan murid dan penerimaan murid dalam pedagogi hikmah berdasarkan jantina. Berdasarkan jadual 5, tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap sikap murid terhadap pedagogi hikmah. Tahap sikap murid lelaki adalah sama dengan tahap sikap murid perempuan. Bagi tahap kesediaan murid dan penerimaan murid, terdapat perbezaan yang signifikan tahap kesediaan murid dan penerimaan murid terhadap pedagogi hikmah. Ini bermakna tahap kesediaan murid lelaki adalah tidak sama dengan tahap kesediaan murid perempuan, dan penerimaan murid lelaki adalah tidak sama dengan tahap kesediaan murid perempuan. Seterusnya kita lihat dapatan yang kelima, iaitu hubungan antara sikap murid terhadap pedagogi hikmah dan penerimaan di kalangan sekolah rendah. Berdasarkan jadual 6 ini, analisis korelasi person telah dijalankan bagi mengenal pasti adakah terdapat hubungan kedua pemboleh ubah, iaitu sikap pelajar mengenai pedagogi hikmah terhadap penerimaan dalam kalangan pelajar sekolah rendah di daerah Seremban. Jadual 6 menunjukkan nilai perkali korelasi yang diperoleh dari hasil analisis yang telah dijalankan. Kajian mendapati bahawa perkali korelasi person antara tahap sikap pelajar mengenai pedagogi hikmah dan tahap penerimaan dalam kalangan pelajar sekolah rendah adalah R bersamaan 0.96 P 0.00. Ini menunjukkan kedua pemboleh ubah berhubung secara positif dengan kekuatan perhubungan pada tahap yang sangat kuat. Maka secara langsung hipotesis 0H4 tidak terdapat hubungan yang signifikan di antara tahap sikap pelajar mengenai pedagogi hikmah dan tahap penerimaan dalam pelajar sekolah adalah ditolak. Terlihat perbincangan hasil kajian saya, iaitu pertama, sikap murid
kesediaan murid dan penerimaan murid terhadap mata pelajaran pendidikan Islam. Dapatan kajian menunjukkan min markah yang diperolehi bagi konstruk sikap adalah sangat tinggi, iaitu 4.10. Ini jelas membuktikan sikap dan minat mempunyai hubungan penting dengan prestasi pelajar dalam apa jua bidang. Minat pelajar akan mendorong pembelajaran secara mendalam. Selain itu, hasil dapatan kajian mendapati bahawa jumlah min skor bagi konstruk kesediaan pelajar adalah 4.23, iaitu berada dalam tahap tinggi. Seperti merujuk kepada jadual 3, situasi ini membuktikan pelaksanaan pedagogi hikmah telah berjaya meningkatkan tahap kesediaan murid dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Seterusnya kita lihat perbezaan yang signifikan sikap murid, kesediaan murid dan penerimaan murid dalam pedagogi hikmah berdasarkan jantina. Hasil analisis deskriptif telah membawa kepada tidak terdapat perbezaan yang signifikan sikap murid dan penerimaan murid dalam pedagogi hikmah berdasarkan jantina. Dapatan analisa ini dengan menggunakan kaedah ujian T. Pendekatan pedagogi hikmah menjadi sesi pengajaran yang menarik serta seronok bagi pelajar lelaki dan perempuan. Dapatan ini disokong melalui dapatan kajian Roslin 2006 yang menyatakan penilaian setiap pengajaran bukan sekadar diukur melalui pelaksanaan yang sistematik dan berkesan sahaja. Aspek keselesaan, keseronokan pelajar serta emosional perlu diambil kira. Jelasnya, perkara penting yang perlu diambil kira dalam memastikan pengajaran dapat dilaksanakan iaitu aspek pengajaran secara tradisional perlu digantikan dengan aspek yang terkini serta relevan dengan dunia pendidikan semasa, santai dan menyeronokkan. Dan perbincangan saya yang terakhir iaitu hubungan yang signifikan di antara tahap sikap pelajar mengenai pedagogi hikmah dan tahap penerimaan dalam kalangan pelajar sekolah. Hasil kajian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara tahap sikap pelajar mengenai pedagogi hikmah dan tahap penerimaan dalam kalangan pelajar sekolah. Keduanya berhubung secara positif, manakala kekuatan hubungan berada pada tahap sederhana. Walaupun nilai korelasi berada pada tahap yang sangat kuat iaitu R bersamaan dengan 0.96, namun ia menunjukkan bahawa tahap sikap seseorang mengenai sesuatu pengetahuan dapat meningkatkan tahap penerimaan dalam kehidupan seharian manusia. Ini dapat dilihat melalui kajian Nurhani Bakri tahun 2005 telah melakukan kajian terhadap tingkah laku seseorang yang dipengaruhi oleh sikap serta kesannya terhadap pencapaian akademik. Hasil dapatan kajian mendapati masalah sikap pelajar yang berprestasi kurang. Hasil dapatan kajian mendapati masalah sikap pelajar yang berprestasi kurang memuaskan adalah berpunca daripada tiada kesungguhan untuk memperolehi markah cemerlang dan tidak ambil peduli jika tidak lulus dalam peperiksaan. Jelas sekali keberhasilan dan pencapaian dalam pembelajaran murid dipengaruhi dari sikap. Dapatlah disimpulkan elemen sikap berperanan dalam menentukan hala tuju seseorang pelajar dalam bidang akademik. Baiklah, kesimpulan yang saya dapat sampaikan dalam jurnal saya iaitu pertama, memastikan dapat melahirkan guru yang berkaliber dari segi kaedah pengajaran. Kedua, dapat melahirkan pelajar yang mempunyai semangat juang yang tinggi dan berdaya saing. Dan yang ketiga, para pelajar dapat mengembangkan potensi diri sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Semoga jurnal yang saya laksanakan berkaitan pedagogi hikmah ini dapat membantu dan
dapat memberi manfaat kepada warga pendidik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.